Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Muslimin dan muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala sekalian. Alhamdulillah pada pada malam ini kita dapat bersama-sama menyambung semula perbincangan kita berkaitan dengan kitab ataupun buku yang diambil daripada Tafsir Azhar, ringkasan daripada kitab Tafsir Azhar iaitu Tadabbur Hikmah daripada juzuk amma, dan insya-Allah hari ini kita nak sambung perbincangan kita bermula dengan ayat ke-31 ya. Allah Subhanahu wa taala dalam surah An-Naba, ayat 31 dalam surah An-Naba, Allah Subhanahu wa taala berfirman, innal lil muttaqina mafaza hadaiqa wa a'naba wa kawa'iba atraba wa ka'san dihaqa la yasma'una fiha laghwan wala kidhaba jazaa'an min rabbika 'ataa'an hisaba rabbis samawati wal ardi wama bainahuma ar-rahman la yamlikuna minhu khitaba. So ini ayat 31 sehingga ayat 37 daripada surah An-Naba. Tuan-tuan dan puan-puan rahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian, setelah kita bincang tentang surah An-Naba daripada ayat pertama sehingga ayat yang ke-30. Surah An-Naba ini kalau kita tengok daripada ayat yang pertama, daripada awal ataupun saya boleh katakan sebagai sepertiga awal ataupun seperempat awal daripada surah ini menceritakan tentang persoalan pertanyaan yang berlaku, hari kiamat yang bakal berlaku. Kemudian Allah Subhanahu wa taala bercerita tentang keadaan orang-orang yang ingkar kepada arahan Allah, manusia yang derhaka kepada perintah Allah. Maka masuk kepada bahagian yang ketiga, Allah Subhanahu wa taala bercerita tentang keadaan mereka yang bertakwa kepada Allah, mereka yang taat dan patuh kepada arahan Allah. Jadi kita dah masuk kepada bahagian yang ketiga daripada surah ini, yang mana Allah Subhanahu wa taala menyebutkan innal lil muttaqina mafaza. Maksudnya sesungguhnya bagi orang-orang yang bertakwa itu ada tempat kemenangan. Cuma ulama berbeza pendapat, ulama tafsir. Kalau tuan-tuan buka dalam kitab Tafsir Quranil Azim ataupun lebih dikenali dengan Tafsir Ibn Kathir, dia mengatakan di sana ada dua pendapat ulama dalam mentafsirkan perkataan mafaza. Sesungguhnya bagi orang-orang yang bertakwa itu ada mafaza untuk mereka. Apa itu mafaza? Sebahagian ulama, antaranya tabi'i, iaitu Qatadah ibn Di'amah, yang mana dia adalah anak murid kepada Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Dia mengatakan mafaza itu ialah kejayaan. Sesungguhnya bagi orang-orang yang bertakwa itu ada kejayaan. Tetapi di sana ada satu lagi pandangan, iaitu pandangan Ibnu Abbas. Dia mengatakan bahawasanya mafaza di sini bukan hanya semata-mata kejayaan, tetapi ia merujuk kepada satu tempat yang mengembirakan, tempat yang menenangkan. Allah Azza wa Jal menyediakan satu tempat sebagai balasan kepada kejayaan. Bukan kejayaan semata-mata, tapi Allah, kata Ibnu Abbas dalam ayat ni, Allah Ta'ala menjelaskan kepada orang yang bertakwa, dengan kejayaan mereka bertakwa kepada Allah, dengan kejayaan mereka menundukkan nafsu mereka, patuh kepada perintah Allah, maka Allah akan sediakan satu tempat ketenangan untuk mereka, tempat kebahagiaan untuk mereka, tempat sebagai ganjaran atas kejayaan mereka dalam dunia ini. Ini kata Ibnu Abbas. Dan tafsiran ini disokong oleh Ibnu Katsir. Ibnu Katsir kata yang dimaksudkan dengan mafaza ni adalah satu lokasi tempat.
iaitulah syurga. Kenapa kata Ibnu Katsir tafsiran ini tepat? Kerana ayat selepas itu, bila Allah Ta'ala kata hadaiqa wa a'naba, yang mana hadaiq merupakan taman-taman dan anggur-anggur, yang mana ia merujuk kepada lokasi, ia merujuk kepada satu tempat, bukan merujuk kepada kejayaan semata-mata. Sebab itu Hamka ketika mentafsirkan ayat ni, dia kata nikmat syurga bagi yang bertakwa. Setelah Allah cerita tentang keadaan kiamat, setelah Allah Ta'ala cerita tentang apa yang akan berlaku di hari kiamat, Allah Ta'ala bercerita pula tentang apa yang bakal berlaku kepada orang yang jahat, kepada orang yang melakukan maksiat, kepada orang yang melakukan kesyirikan kepada Allah. Kemudian Allah Azza wa Jal menceritakan tentang keadaan orang yang mendapat kejayaan dengan mematuhi arahan Allah di dalam dunia ni. Sebab itu Syekh Wahbah Az-Zuhaili, Syekh Wahbah Az-Zuhaili, seorang ulama daripada Syria, dia menulis satu kitab Tafsir Al-Munir, satu tafsir yang moden lah, tafsir yang baru. Dia mengatakan dalam bahagian yang ketiga daripada 4 bahagian surah ini, Allah Azza wa Jal menceritakan tentang keadaan orang yang bahagia. Seolah-olah ada synchronize, seolah-olah ada, kita panggil keserasian, bukan seolah-olah, memang ada keserasian. Begitu serasi ayat ni, kerana awal menceritakan tentang kiamat, yang kedua bercerita tentang orang yang derhaka kepada Allah sebagai peringatan kepada manusia di dalam dunia ni. Jangan sekali-kali buat benda yang derhaka pada Allah. Jangan sekali-kali kamu melakukan maksiat kepada Allah. Jangan sekali-kali kamu terlibat dan terjebak dengan kita panggil syirik kepada Allah, kesyirikan kepada Allah. Kemudian Allah Azza wa Jal meletakkan bahagian yang ketiga daripada 4 bahagian surah ni, menceritakan tentang keadaan orang yang beriman, orang yang patuh kepada arahan Allah. Begitulah ayat Al-Quran. Di sana ada ancaman dan dalam masa yang sama ada balasan baik yang diceritakan. Kerana manusia ni begitu, tuan-tuan. Manusia ni begitu. Manusia amat tertarik dengan ganjaran. Dan manusia juga akan meninggalkan sesuatu bila ada ancaman. Kita duk bincang pasal SOP apa semua ni kan. Kadang-kadang bila kita tengok ada orang yang dah tak patuh pada SOP, kerajaan terpaksa menaikkan compound. Kan? Kerajaan katalah ada penjara khas. Tapi kita belum dengar lagi lah orang kena penjara lagi kan. Baru-baru ni kan. Tapi nak katanya apa? Ada konsep. Konsep yang sama digunakan untuk menakutkan manusia daripada melanggar sesuatu. Allah Azza wa Jal menciptakan manusia. Dia lebih tahu tentang keadaan manusia, dia tahu tentang psikologi manusia. Maka Allah menceritakan cerita tentang hari kiamat, ada manusia yang akan binasa, ada manusia yang akan masuk ke dalam neraka, supaya manusia lain bila baca ayat ni dia rasa takut dan dia terus tinggalkan benda-benda yang dia buat dan dia bertaubat. Dan Allah memberikan satu lagi ayat yang memberikan galakan, memberikan janji manis kepada orang yang melakukan ketaatan supaya mereka bertambah konsisten. Kerana manusia tu kena ada macam tu. Dan bila seseorang itu menyembah Allah Azza wa Jal, kerana apa? Kerana dia mengharapkan syurga, yang ni tak dipanggil tak ikhlas. Kerana ada orang kadang-kadang disalah faham, dia kata, "Ustaz, kalau saya ni sembah Allah dalam keadaan saya nak syurga, adakah itu bermakna saya tak ikhlas?" Tak. Itu tak menafikan keikhlasan. Ikhlas ni buat sesuatu kerana Allah. Bila kita buat sesuatu kerana Allah dan mengharapkan balasan baik daripada Allah, itulah sebenar-benar ikhlas. Kerana Nabi SAW sendiri ajar kita tentang konsep mengharapkan pahala daripada Allah. Kita baru aja habis bulan puasa, yang mana bulan puasa sinonim dengan hadis Nabi SAW bersabda dalam hadis riwayat Al-Bukhari. Nabi mengatakan, "Man shama Ramadhana imanan wa ihtisaba, ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi." Sesiapa yang berpuasa pada bulan Ramadan kerana keimanan dan mengharapkan pahala daripada Allah, mengharapkan balasan baik daripada Allah,
Allah Ta'ala ampunkan dosa-dosanya yang telah lalu. Jadi mengharapkan pahala tidak menafikan keikhlasan. Mengharapkan syurga tidak menafikan keikhlasan. Menafikan keikhlasan bila kita mengharapkan balasan selain daripada balasan Allah. Itu yang menafikan keikhlasan. Jadi dia tak menafikan. Manusia bila dia buat satu kebaikan, Allah Ta'ala janji dengan satu balasan baik. Allah Ta'ala cerita apa yang dia akan dapat dalam syurga. Dia akan bertambah semangat. Dia akan bertambah bermotivasi. Kerana manusia begitulah hakikatnya. Kerana manusia itulah keadaannya, suka mengharapkan janji ataupun suka mendengar balasan baik yang dia akan terima setelah dia melakukan sesuatu perkara. Baik. Innalil muttaqina mafaza. Sesungguhnya bagi orang-orang yang bertakwa itu ada satu lokasi atas kejayaan yang mereka lakukan. Ketakwaan, sebab itu kata Syekh Hamka ni, dia kata sesungguhnya bagi orang-orang yang bertakwa ada tempat kemenangan. Dia merujuk kepada lokasi seolah-olah dia setuju dengan tafsiran Ibnu Abbas. Ketakwaan, dia kata. Ni bila Allah Ta'ala kata takwa, muttaqin. Allah Ta'ala mensyariatkan puasa. Kutiba alaikumus siyam ya ayyuhallazina amanu kutiba alaikumus siyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan ke atas kamu berpuasa seperti mana kewajipan itu dikenakan kepada orang yang sebelum kamu, mudah-mudahan kamu bertakwa. Allah Ta'ala menyebut banyak ayat Quran yang menunjukkan kepada takwa. Arahan bertakwa, ya ayyuhallazina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kamu kepada Allah dengan sebenar-benar takwa. Dan janganlah kamu mati melainkan dalam keadaan kamu muslim. Dalam keadaan kamu mentauhidkan Allah, jangan syirikkan Allah. Kemudian Allah Subhanahu wa taala menyebutkan dalam ayat yang lain, ya ayyuhallazina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida. Wahai orang yang beriman, bertakwalah kamu kepada Allah. Jadi ayat yang bertakwa ni banyak. Allah Taala suruh kita bertakwa. Bila orang tanya bertakwa ni apa? Jangan tanya orang Kedah. Jangan tanya orang Pening, kerana takwa bagi orang Pening, bagi orang Kedah ni tahu. Tapi takwa ni takwa dalam bahasa baku kita, dalam bahasa Arab. Bila sebut taqwa hahuna, Nabi kata taqwa tu di sini. Nabi kata, Nabi menunjuk kepada dadanya, at-taqwa hahuna, at-taqwa hahuna, at-taqwa hahuna. Taqwa tu di sini, taqwa tu di sini. Apa itu taqwa? Syekh Hamka mengatakan artinya usaha selalu memelihara hubungan yang baik dan mesra dengan Allah. Itu maksud taqwa. Maksud taqwa pada Hamka ialah satu usaha untuk memelihara hubungan yang baik dan usaha untuk sentiasa mesra dengan Allah. Jadi orang yang bertakwa kalau ikut Hamka, pertama dia kena ada usaha. Kerana tak mungkin orang yang beriman tak buat apa-apa untuk menyuburkan takwa. Tak mungkin orang yang beriman duduk saja-saja sambil minum arak, sambil minum benda yang dilarang oleh Allah, minum todi dan sebagainya, lepas tu dakwa saya beriman. Itu bukan ahli sunnah wal jamaah. Ahli sunnah wal jamaah nak meninggikan takwa, nak menaikkan takwa, kena ada usaha. Dan usaha tu pula, usaha untuk apa? Kata Syekh, usaha untuk memelihara hubungan yang baik. Maksudnya, jaga hubungan dengan Allah. Macam mana jaga hubungan dengan Allah? Seperti mana Nabi SAW pesan kepada Ibnu Abbas, ihfazillah yahfazk, ihfazillah tajidhu tujahak, atau kama qala. Nabi kata pada Ibnu Abbas, satu pesanan Nabi kata, jagalah kamu akan Allah, pastinya Allah akan jaga kamu. Apa maksud jaga Allah? Jaga Allah ni maksudnya jaga hukum hakam Allah. Dalam dunia ni jaga hukum hakam Allah. Ada orang kadang-kadang dia rimah, ustaz-ustaz ni cerita bab hukum ni, tak nak cerita bab lain ke? Habis tu ustaz takkan nak cerita bab lain. Bab naik bulan apa semua ni biarlah saintis cerita. Ustaz tak boleh cerita apa, cerita hukum lah, itu bidang dia. Kan? Kalau ustaz cerita pasal formula vaksin, saya ingat tak ada siapa percaya. Kalau saya jual vaksin, saya kata tuan-tuan, semalam saya mimpi. Saya dapat satu ramuan vaksin, tuan-tuan cucuk dengan saya. Saya cas RM20 je, tak ada siapa nak datang tuan.
Tak ada siapa nak datang cucuk dengan saya. Tara orang buat eksperimen macam-macam pun, hari ini orang masih ragu-ragu lagi dengan vaksin, apatah lagi kalau saya nak pergi cucuk. Nak pergi cucuk orang atas dasar mimpi yang saya dapat. Lagilah orang tak percaya. Jadi ustaz-ustaz ni biarlah dia bicara bab hukumnya lah. Kerana itu memang bidang dia. Jadi hukum hakam perlu diketahui. Demi untuk menjadikan seseorang itu bertakwa kepada Allah selain daripada menjaga akidah, menjaga perkara-perkara yang wajib untuk diimani dan mesra dengan Allah. Orang yang bertakwa dia tak boleh ada perasaan benci kepada hukum hakam Allah. Kalau dia benci kepada hukum hakam Allah, maksudnya dia tidak sempurna iman. Kalau boleh sampai kepada tahap kufur. Sebab tu orang munafik tuan-tuan, orang munafik ni dia semayang belakang Nabi. Orang munafik ni semayang di zaman Nabi tu, semayang belakang Nabi, Nabi imam dia. Kan? Dan semayang di Masjid Nabawi. Tapi mereka tak beriman. Mereka tetap tak menjadi orang yang bertakwa. Sebab apa? Sebab mereka dalam keadaan menjaga hubungan dengan Allah, tetapi mereka tidak mesra. Mereka benci kepada syariat Islam, menyembunyikan kebencian. Sebab itu Allah Subhanahu wa taala turunkan surah Munafiqun. Bagi tahu kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam hakikat orang munafik ni. Allah Taala kata apa? Idza ja'akal munafiquna qalu nashhadu innaka la rasulullah wallahu ya'lamu innaka la rasuluhu wallahu ya'lamu innal munafiqina lakadzibun. Ya. Sesungguhnya idza ja'akal munafiquna qalu nashhadu innaka la rasulullah wallahu ya'lamu innaka la rasuluhu wallahu yashhadu innal munafiqina lakadzibun. Apabila datang kepada kamu orang-orang munafik mengatakan kepada kamu, sesungguhnya kami bersaksi wahai Muhammad, kamu adalah Rasulullah. Bila orang munafik cakap macam tu je, seolah-olah macam dia nak perakukan Nabi itu adalah Nabi dia, Allah Ta'ala kata, wallahu ya'lamu innaka la rasuluh. Ya, Allah Ta'ala tahu sesungguhnya kamu adalah Nabinya. Allah Ta'ala tahu. Tetapi Allah Ta'ala kata, wallahu yashhadu innal munafiqina lakadzibun. Tetapi Allah Ta'ala tahu bahawasanya orang-orang yang munafik itu, Allah Ta'ala menyaksikan. Allah Ta'ala tahu engkau adalah Rasulnya. Dan Allah menyaksikan, Allah memberikan penyaksian. Allah bagi tahu kepada kamu, sesungguhnya orang munafik itu sebenar-benarnya adalah orang yang menipu, orang yang berdusta. Jadi tuan-tuan dan puan-puan rahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian, jaga hubungan, buat benda yang Allah Taala suruh, percaya benda yang wajib untuk dipercayai dari sudut akidah, dan mesra dengan Allah. Ini yang membezakan kita dengan orang munafik. Dan ini yang membezakan kita dengan orang fasik. Orang munafik, dia buat benda yang Allah Ta'ala suruh, tapi dia benci pada Allah. Orang fasik, orang jahat, orang derhaka, dia beriman seperti mana yang Allah Ta'ala suruh, tetapi dalam masa yang sama, dia tak menjaga hubungan baik dengan Allah, dia tinggalkan benda yang Allah Ta'ala suruh. Ya? Sehingga hidup di dunia, kata Syekh Hamka, sehingga hidup di dunia diatur dengan melaksanakan perintah ilahi yang tidak berat itu dan menjauhi apa yang dilarang, menyebabkan selamat perjalanan hidup itu sampai ke akhir umur. Maksud orang bertakwa, dia hidup dia diatur dengan hukum hakam yang Allah Subhanahu wa taala letakkan. Hidup dia diatur oleh sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya. Yang mana perintah Allah ni tak berat pun sebenarnya. Perintah Allah ni tak berat mana tuan-tuan. Kadang-kadang ada orang kata, ustaz, saya ni bukanlah nak saya ni bukan tak mau tutup aurat ustaz, tapi masalahnya saya rasa panas ustaz. Tuan-tuan, kalau kira kan tak panas mana pun. Tuan-tuan bayangkan tuan tudung yang puan-puan pakai dengan PPE yang doktor sekarang pakai dekat ICU. Saya ada seorang kawan, dia nurse. Dia lelaki tapi dia nurse lelaki lah. Dia bagi tahu dekat saya, dia pakai PPE tu, kebetulan dia frontliner. Dia tunjuk gambar, dia buka PPE tu, basah. Seluar yang dia pakai itu basah habis.
Kebetulan dia pakai seluar warna, orang kata apa? Warna yang cerah, memang nampak basah lah. Jadi itu lagi panas. Jadi oleh kerana tu kita nak kata hukum yang Allah Ta'ala bagi pada manusia ni tak berat mana. Hukum tak berat mana. Kita je kadang-kadang rasa berat, tetapi kena paksa diri untuk patuh dan taat. Ya, baik. Di akhirat kelak telah disediakan baginya mafazah, iaitu tempat berdiam dari orang-orang yang telah menang dalam menegakkan kebenaran. Jadi Allah Ta'ala bagi tahu ni janji baik. Allah Ta'ala bagi tahu ni berita gembira. Kerana orang yang beriman dalam dunia ni struggle. Orang yang beriman dalam dunia ni kadang-kadang kena ejek. Orang yang beriman dalam dunia ni kadang-kadang kena perli. Sebab kononnya dia lah paling baik. Sakit hati. Tapi semua itu dilalui. Perlu dilalui. Perlu untuk kita tempuh demi Allah Azza wa Jal. Kerana kita nakkan balasan baik, maka Allah Ta'ala berikan jaminan. Saya ingat lagi, kita baru lepas dengar berita saudara kita di Gaza umpamanya kan, kena bom. Kebetulan saya dengar satu video Ummu Samir. Anak dia syahid, anak dia terkorban dalam peperangan itu, dan dia sedih, tapi dia kata apa? Saya mengharapkan anak saya menjadi syuhada dan diganjari dengan syurga. Allahu Akbar. Lepas tu orang tebu ramah pula isteri dia kata, saya gembira kerana suami saya telah bertemu Allah sebagai syuhada. Telah bertemu Allah sebagai orang yang mati syahid. Dan aku tak ada rasa tekilan pun, dia kata. Aku tak ada rasa kecewa pun kerana dia meninggal. Betul, sedih. Tapi kerana dia meninggal dalam keadaan dia melakukan ketaatan kepada Allah. Dia berjuang untuk menegakkan kalimah Allah. Dan dia kata, aku ada 4 orang anak. Dia kata, aku ada 4 orang anak yang semuanya aku akan latih untuk menjadi pejuang Allah, pejuang agama Allah dalam mempertahankan bumi Gaza ini daripada ditindas oleh orang-orang Israel. Subhanallah. Kenapa begitu kuat tuan-tuan jiwa mereka? Kerana mereka percaya dengan apa yang Allah Ta'ala janji. Kerana mereka percaya dengan apa yang Allah Ta'ala jamin. Dan kepercayaan ini bukan sesuatu yang datang secara tiba-tiba, tetapi sesuatu yang mesti dilatih dalam jiwa kita. Kita tak boleh bayang macam mana orang hidup di Gaza tu boleh hidup. Kalau kita lah, usah kata bunyi bom, bunyi mecun pun kadang-kadang kita dah marah dah. Ni bunyi bom. Mungkin rumah sebelah kita kena. Kita dah seriau duduk sini tak boleh nak hidup dah. Dah pusing sana sini dah, mungkin dah maki dah, tetapi mereka sentiasa menyebut hasbunallah wa ni'mal wakil. Cukuplah bagi kami Allah dan dialah segala-gala, dialah sebaik-baik wakil daripada segala-gala wakil yang ada. Jadi sebab itu tuan-tuan, ketakwaan menjadikan manusia itu sangat gagah, menjadikan manusia itu sangat berani. Kita dah bincang sebelum ni dalam kuliah kita Badar, bagaimana 300 lebih orang daripada kalangan sahabat yang begitu berani bertempur dengan ribuan manusia yang lengkap bersenjata daripada kalangan Quraisy. Jadi sebab itu tuan-tuan, ini merupakan satu keajaiban bagi orang yang betul-betul percaya dengan janji Allah, bagi orang yang betul-betul yakin dengan apa yang ada di sisi Allah. Mereka akan jadi manusia yang sangat hebat dan sangat berani. Mereka akan meletakkan dunia di tangan mereka apabila akhirat telah terpahat dalam jiwa mereka. Hidup ni lama mana sangat, mereka kata. Hidup ni lama mana sangat. Kadang-kadang kita duk jaga jiwa kita, kita duk jaga dunia kita. Mungkin esok kita mati, mungkin 5 minit lagi kita mati, mungkin 10 minit lagi kita mati. Kita mendengar cerita, tadi baru saya dapat satu berita daripada seorang sahabat, ada pelajar daripada satu universiti, UKM ke tak silap saya, meninggal dunia tiba-tiba disebabkan COVID daripada varian baru. Seorang yang sihat, tiba-tiba. Dan semalam saya dengar cerita, seorang haji yang sangat-sangat mesra dengan saya, yang sangat baik sebelum COVID berlaku. Kalau saya kuliah di surau Bandar Dalam, surah Madrasah Tarbiyah, dialah orang yang selalu layan saya untuk makan. Tanya dah makan ke belum, ustaz tolong cedokkan nasi saya. Baru saya tahu semalam dia telah meninggal dunia akibat COVID. Tuan-tuan, begitulah dunia. Hari ni hari dia, semalam hari dia, esok mungkin hari kita. Tetapi orang yang bertakwa memandang selagi mana hidup ini ada, maka selagi itulah
dia ingin berbakti kepada Allah, dia ingin melakukan perkara yang disuruh oleh Allah Subhanahu wa taala. Bila Allah Taala memberikan janji, Allah Taala tak berikan janji secara orang kata perambang. Allah Taala perincikan lagi. Bila Allah Taala kata tempat untuk mereka berjaya, untuk mereka-mereka yang berjaya ni, Allah Taala sediakan satu tempat. Tempat itu apa dia? Allah Ta'ala perincikan supaya orang yang beriman, yang struggle dalam dunia, yang penat dalam dunia, yang letih dalam dunia, yang tertekan dalam dunia, Allah Ta'ala bagi tahu hadaiqa wa a'naba, bagi orang-orang yang berjaya, orang-orang yang tunduk pada Allah, yang penat, yang tertekan, yang stres buat benda yang Allah Ta'ala suruh, Allah Ta'ala kata aku sediakan bagi kamu. Apa dia? Taman-taman dan anggur-anggur. Sebenarnya taman tu dah merangkumi anggur dah. Tapi Allah Ta'ala sebut juga anggur di ujung tu. Kata Syekh Zuhaili, ini dalam bab ataf khas alal am. Disebut yang umum dulu, lepas tu disebut yang khas. Walaupun sebenarnya yang khas itu, yang khusus itu, termasuk dalam yang umum tu. Tapi Allah Ta'ala nak angkat lagi. A'naba. Apa kata Hamka? Dia kata, kebun-kebun yang subur, penuh dengan tumbuh-tumbuhan, penuh dengan tumbuh-tumbuhan, kembang-kembang berbagai warna, disertai buah-buahan yang lazat cita rasanya, adalah tempat nikmat itu. Ya, baik. Dan antara buah-buah yang banyak berbagai ragam, ada satu yang istimewa, iaitulah anggur-anggur. Ke ada orang tanya, kenapa anggur Ustaz? Kenapa tak buah lain? Sebenarnya ada juga buah lain. Allah Ta'ala sebut rumman, umpamanya ada 5. Tapi di sini Allah Ta'ala sebut anggur. Kenapa? Hamkah sebut. Kerana anggur itu kecil munggil dan bijinya tidak mengganggu. Itu kata Hamkah lah. Maksudnya anggur itu satu buah yang sedap, satu buah yang manis, satu buah yang bijinya tu tak mengganggu sangat bila makan. Itu kata Syekh Hamka. Tapi ada juga yang mengatakan kerana mungkin anggur ini dia punya simbol kemewahan. Biasa kalau kita tengok zaman dulu-dulu pun kalau orang buat filem, raja sedang orang kata apa, berehat di singgah sana pun sambil makan anggur kan. Makan anggur di gurusan ni makan anggur. Menunjukkan kemewahan. Menunjukkan kita panggil apa? Satu kenikmatan yang berada di dalam kehidupan. Jadi sebab itu Allah Ta'ala ceritakan tentang anggur sebagai simbol ya kemewahan. Menjadi simbol kepada kesedapan, nikmat, ya. Baik. Wa kawa'iba atraba. Dan Allah Ta'ala kata dan perawan-perawan muda yang sebaya umurnya. Kata Hamka, taman yang indah berwarna-warni disertai buah-buahan yang lazat cita rasanya barulah lebih bererti sebagai tempat orang yang menang dalam perjuangan menentang hawa nafsu dalam hidup di dunia ini. Allah Ta'ala sediakan bidadari, Allah Ta'ala sediakan tempat yang enak, tempat yang selesa, istana. Tuan-tuan, apa lagi dalam dunia ni manusia yang paling kaya? Tuan tengok Michael Jackson, antara manusia terkaya. Tuan Michael Jackson mati. Baru ni matilah. Bukanlah baru, saya ingat lama dah kot dia mati. Tapi nak kata dia antara manusia terkaya lah dalam dunia ni, antara yang terkaya. Apa ada dekat rumah dia? Mahligai, rumah besar, mansion, house, rumah yang sangat besar. Lepas tu ada taman. Tu je lah manusia punya kehidupan kan. Allah Ta'ala gambarkan juga dalam syurga, begitu. Ada taman-taman, ada buah-buahan, ada istana yang lebih luas daripada apa yang berada di bumi ni. Kalau dalam dunia ni pun kamu nak kejar benda tu, di akhirat nanti sama juga kamu akan dapat seperti mana yang kamu ada dalam dunia, bahkan lebih baik, berkali-kali ganda, ratusan kali ganda, ribuan kali ganda daripada apa yang kamu dapat di dalam syurga. Kemudian Allah Subhanahu wa taala menyebutkan wa ka'san dihaqa. Di dalam syurga itu nanti tempat di mana kamu semua akan pergi dalam keadaan kamu berjaya dalam dunia ni, akan dipenuhi tempat itu dengan ka'san dihaqa, dengan tempat minuman, dengan cawan-cawan gelas-gelas yang melimpah, yang tidak kurang airnya. Kata Syekh Hamka, oleh sebab itu minuman senantiasa diedarkan dan tidak pernah kekurangan. Maksudnya minuman akan sentiasa ada, tak berkurang, sehingga seketika mengisikan dan tempatnya ke dalam piala sampai melimpah kerana penuhnya. Piala ni maksudnya
gelas lah yang berbentuk piala tu. Baik. Dan di dalam syurga nanti ni minuman bermacam-macam jenis dan ada juga dihidangkan arak di dalam syurga. Tetapi arak yang Allah Ta'ala ceritakan di dalam syurga ni nanti, la yusaddauna anha. Yang mana arak yang tidak memabukkan. Kita akan minum. Sebab tu kita dalam dunia tak minum. Allah Ta'ala akan sediakan kepada kita di dalam syurga nanti minuman khas untuk kita yang tidak memabukkan. Yang tidak memabukkan. Kenapa tak mabuk, Ustaz? Kerana manusia ni tuan-tuan menjadi mulia kerana akal dia. Allah Subhanahu Wa Ta'ala jadikan janin manusia dengan janin haiwan ni daripada peringkat awal sama je. Daripada peringkat awal sama. Daripada bentuk alaqah, daripada bentuk mudrah. Semua haiwan yang ada dalam rahim ibu dia semua sama. Tetapi bila jadi manusia, dia berbeza, dia boleh tegak walaupun dia tak berekor. Dia boleh jalan dalam keadaan tegak walaupun tulang belakangnya tidak begitu tegak. Allah Ta'ala luruskan kejadian manusia. Dan Allah Ta'ala muliakan manusia ni dengan adanya akal. Jadi akal ni kalau dibuang, kalau dihilangkan ataupun dilenyapkan fungsinya, manusia akan sama seperti binatang. Sebab tu bila orang mabuk ni kadang-kadang dia tak sedar, dia pukul orang, dia mencarut, dia maki hamun. Dan kita tak suka tengok orang berada dalam keadaan mabuk. Ya? Oleh kerana tu, saya merasakan Allah Ta'ala memuliakan ahli syurga dengan tidak menghilangkan fungsi akal mereka. Kerana apa? Kerana akal itulah yang memuliakan manusia. Akal yang dipandukan dengan panduan wahyu. Maka sebab itu disebut, nescaya datang pertanyaan. Apa di syurga ada minuman keras? Dalam syurga ada arak ke? Tentu bukan minuman yang menyebabkan mabuk dan hilang akal sebagaimana di dunia ini. Ada minuman tu. Ada arak tu. Tapi arak yang tidak memabukkan. Kemudian datang lagi ayat berikutnya yang membezakan suasana syurga dengan suasana di dunia ini. Maksudnya Allah Ta'ala cerita lagi dalam syurga. Detailkan lagi supaya manusia yang beriman ni dengan kesusahan yang ada dalam dunia rasa rindu, rasa semangat walaupun susah, rasa semangat. Kan? La yasma'una fiha lagwan wala kidzaba. Dan tidak akan mereka dengar padanya kata-kata yang sia-sia dan tidak pula kata-kata dusta. Dalam syurga tak ada perkataan yang sia-sia, tak ada perkataan yang dusta. Kadang-kadang kita dalam dunia ni betul lah rasa rimah dengan berita yang tak betul, rasa rimah dengan fake news, kan? Bila dengar satu-satu berita tu nak semak tu rasa macam alah nak kena semak pula. Pasal apalah orang yang sebar ni tak cek dulu, kan? Tapi dalam syurga tak ada. Pembohongan tidak ada. Benda-benda lara yang tidak ada faedah tak ada. Perbincangan itu perbincangan yang menyedapkan. Perbincangan itu adalah perbincangan yang memberikan manfaat kepada orang yang beriman di dalam syurga nanti. Sebab itu Syekh Wahbah Zuhaili mengatakan ayat ni nak bagi tahu kepada kita dalam syurga ni bukan hanya makanan tu nikmat, bukan hanya rumah itu sangat selesa, tetapi suasana kelilingnya juga adalah suasana yang begitu bersih. Suasana itu adalah suasana yang tidak menyakitkan hati. Oleh kerana itu tuan-tuan, kadang-kadanglah kita hidup dalam dunia ni, kadang-kadang tempat tu, rumah tu cantik, kawasan tu elok, dari sudut lokasi, dekat dengan tempat ni, dekat dengan, tapi tiba-tiba kawasan tu bising. Kawasan tu banyak orang yang bercakap dengan percakapan yang menyakitkan hati. Kita tak selesa duduk situ. Walaupun rumah tu rumah cantik. Syurga tak ada benda tu. Syurga, rumah cantik, rumah elok, kawasan pun elok, makanan pun sedap, pasangan pun ada, dan kita duduk dalam keadaan tidak ada sakit hati, tak dengar perkataan yang sia-sia, tak dengar perkataan yang boleh merosakkan jiwa, tak dengar perkataan yang boleh menyedihkan ataupun merunsingkan. Tak ada. Dalam syurga tak ada masalah. Ya, dalam syurga tidak ada masalah langsung. Baik. Kemudian, tepat sekali kata Syekh Hamka. Tepat sekali ayat 35 ini sebagai pengiring dari ayat 34 yang menerangkan bahawa di taman-taman dan kebun-kebun yang indah itu dilengkapi
dengan perawan-perawan jelita yang susunya masih padat, perawannya belum rosak, dan mereka banyak dan sebaya semua. Di dalam dunia ini, kata Syekh, kalau terdapat tempat demikian, di sanalah bersarangnya segala nafsu kelamin yang cabul dan yang disebutkan dengan seks. Jika di dunia ini, taman-taman cinta berahi yang kaya dengan segala buah-buahan dan anggur, minuman berbagai rupa, perempuan cantik yang menggiurkan dan menimbulkan nafsu, barulah meriah bila orang telah mabuk-mabuk. Tapi dalam syurga, tak ada mabuk. Walaupun dalam dunia mabuk. Ya? Orang yang meminum tuak dan segala minuman keras, ya, orang yang meminum tuak dan segala minuman keras ialah untuk menghilangkan rasa malu di dalam berbuat segala jenis kecabulan. Keluarlah di sana segala perkataan kotor dan jijik. Ini orang yang mabuk. Maka suasana dalam syurga bukanlah demikian halnya. Dalam syurga tak macam tu. Ya? Bila disebutkan gadis-gadis remaja dan perawan-perawan sebaya itu, rasa seni dan keindahanlah yang tergetar, dia kata. Bukan hawa nafsu kelamin. Kerana soal syurga bukanlah semata menghidangkan pemuas kelamin. Kerana nafsu kelamin itu apabila telah terlepas sehabis bersetubuh, kepayahan dan kelelahan badanlah yang tinggal. Lalu menggerutu menyesali tenaga yang habis. Dan apabila diri telah mulai tua dan tenaga mulai hilang, walaupun bagaimana seorang gadis remaja itu memperlihatkan badannya pada di muka si tua itu, syahwat tidak tergelak lagi sehingga timbullah kegemasan kerana mulai menghidupkan alat yang telah mati. Ya, di saat demikian timbullah kemarahan dan kemendongkolan. Ini mungkin bahasa Indonesia, perempuan itu maksudnya mungkin menjengkelkan, sebab nafsunya tidak dapat dilepaskan oleh tua. Jadi Allah Ta'ala menceritakan nikmat di dalam syurga ini sangat berbeza dengan apa yang ada di dalam dunia. Kemudian Allah Ta'ala bagi tahu kat kita. Allah Ta'ala kata dalam ayat yang ke-36, Jazaa'an min rabbika ata'an hisaba. Semua ini, kurniaan-kurniaan Allah ini, yang Allah Ta'ala bagi macam-macam benda pada kamu ini, ia merupakan satu ganjaran daripada Tuhanmu sebagai pemberian yang cukup, sebagai pemberian yang tidak pernah kurang. Bahkan apa yang Allah Ta'ala bagi kat kita ni sebenarnya lebih daripada apa yang kita berhak pun. Iyalah, betul lah, macam mana kita nak berhak dapat syurga yang selama-lamanya nikmatnya tidak berhenti, sedangkan amal ibadat kita sangat-sangat terhad. Macam mana kita nak bandingkan pemberian Allah yang begitu banyak hanya dengan solat kita yang hanya wajibnya 17 rakaat sehari? Memang tak terbayar, tuan-tuan. Sebab itu Nabi SAW menyebutkan dalam sebuah hadis riwayat Bukhari, Nabi kata apa? Mawdi'u sautin fil jannah khairum minad dunya wa ma fiha. Satu kawasan yang seluas cemeti. Tahu cemeti, tempat orang rotan tu bila kita balut letak tu tempat, kawasan tu bukan besar, lebih kurang satu je. Satu kawasan besar tu dalam syurga lebih baik daripada dunia dan seisinya. Kenapa Nabi kata macam tu? Kerana syurga ni nikmat dia tak dapat dibayangkan oleh akal fikiran. Tidak terputus, minta apa saja. Kalaupun ada bentuk yang sama, Allah Ta'ala kata wa utu bihi mutasyabiha. Sama, tetapi nikmatnya berbeza. Bentuknya sama, tapi nikmatnya berbeza. Ya? Baik, nikmatnya tidak sama. Baik. Artinya apabila Tuhan kata jazaa'an min rabbika ata'an hisaba, sebagai ganjaran daripada Tuhan, disebutkan ini agar kita dapat membezakannya dengan kepelisiran di dunia. Yang sebahagian besar bukan kerana ganjaran Tuhan, melainkan ganjaran syaitan, yang akhirnya bukan nikmat, melainkan nikmat. Nikmat ni benda yang bala bencana lah. Alangkah jauh beza di antara nikmat dan nikmat. Maksudnya kadang-kadang dalam dunia ni kita dapat sesuatu yang mengembirakan kita, tetapi bukan digunakan untuk taat kepada Allah. Sebaliknya digunakan pula oleh syaitan untuk kita tambah melampau, untuk kita tambah lagi derhaka kepada arahan Tuhan. Yang ni bukan nikmat, tetapi niqmah dengan qaf. Baik. Ata'an hisab. Bila Tuhan kata pemberian yang tersedia, artinya apa? Pemberian yang tidak pernah kering, tidak pernah tuhur
seimbang antara tenaga diri yang diberikan Allah dengan nikmat yang tersedia di luar diri itu. Bukan seperti yang terdapat di dunia tadi, seumpama kepelesiran yang berganda lipat dengan gadis-gadis remaja yang menggiurkan, namun bagi seorang yang usianya telah tua hanya menyebabkan tetes air liur sahaja. Maksudnya kalau dalam dunia ni mungkin ada nikmat yang kita tak boleh nak ambil pun. Umpamanya orang yang mempunyai kekayaan yang besar, yang mempunyai kekayaan yang banyak, makanan tersedia depan mata, tapi dia hanya makan telur goreng dengan kicap. Sebab apa nak makan udang gaut, nak makan ubi angin dan sebagainya. Oleh kerana itu, ya, tuan-tuan dan puan-puan rahmati Allah sekalian, dalam syurga pemberian yang tidak putus, pemberian yang datang daripada Allah, dan manusia yang berada dalam tu sangat-sangat menghargainya dan sangat-sangat bersyukur kepada Allah. Ya. Baik, kemudian pada ayat 37 Allah menyatakan siapa dirinya dan bagaimana luas sifat rububiyahnya. Setelah Allah Ta'ala ceritakan tentang kiamat akan berlaku, tentang keadaan orang yang derhaka pada Allah, Allah cerita pula yang baru kita bincang tadi, keadaan manusia yang berada dalam syurga. Kemudian Allah pergi kepada bahagian yang keempat daripada surah ni. Allah ceritakan tentang kekuasaan dia. Rabbis samawati wal ard wa ma bainahuma ar-Rahman. Tuhan menceritakan tentang sifat zat dia. Allah Ta'ala kata, dialah Tuhan. Ya, dialah Tuhan yang menguasai langit, yang menguasai sekalian langit. Syekh Hamka ada bagi satu komen yang menarik jugalah. Dia main bahasa. Dia kata, as-samawat adalah kata banyak, kata jamak ataupun kata banyak dari sama. As-sama artinya satu langit. As-samawat artinya beberapa langit. Kerana telah tersebut di dalam Al-Quran sendiri bahawa langit itu sampai 7 banyaknya. Dalam Al-Quran Allah Ta'ala sebut langit ada 7 lapis. Ya? Lalu penafsir mengertikan dengan sekalian langit atau beberapa langit. Dia bagi tahu bila Allah Ta'ala kata sama itu maksud satu langit. As-samawat maksudnya beberapa langit. Ataupun sekalian langit. Begitulah penterjemahan bahasa yang dapat dipakai oleh penafsir ini. Maksud dia nak kata, dia bila dia mentafsirkan ayat berkenaan dengan samawat, dia akan bagi tahu sekalian langit ataupun beberapa langit. Dia kata, kerana pemakaian kata jamak dari baitun yang bererti satu rumah, jamaknya ialah buyutun yang bererti banyak rumah. Maksudnya kalau orang Arab, dia nak pluralkan sesuatu perkataan. Kalau orang putih dia pakai s lah biasanya kan. Tapi Arab dia akan guna salah satu daripada 3 kaedah lah. Sama ada dia letak waw nun kat ujung, ataupun dia letak alif ta kat ujung, ataupun dia pecahkan perkataan tu. Contohnya macam muslim seorang, muslimani 2 orang, muslimuna ataupun waw nun atau ya nun. Ikutlah pada keadaan ayat, kadang-kadang kena guna waw nun, kadang-kadang kena guna ya nun. Muslimun ataupun muslimin, mukminun ataupun mukminin. Cuk ramai. Ataupun alif ta kalau perempuan, muslimat. Kan? Muslimah seorang, muslimat ramai. Kadang-kadang dipecahkan perkataan tu. Contohnya baitun, satu rumah. Banyak rumah, buyutun. Buyutun. Banyak rumah. Okey. Syekh ni dia main dengan bahasa lah. Okey. Dalam pemakaian kata sehari-hari, bahasa Indonesia dan bahasa Melayu, banyak rumah disebut rumah-rumah. Betul tak? Rumah-rumah. Kereta-kereta. Orang-orang. Nak menunjukkan ramai. Nak menunjukkan banyak. Tapi kenapa langit-langit? Kenapa langit yang banyak Syekh tak guna langit-langit? Dia beritahu. Kitabun untuk satu buku. Kutubun untuk banyak buku. Dalam bahasa kita disebut untuk banyak buku-buku. Okay. Tetapi untuk langit, kalau banyak tidak dapat disebut ertinya menjadi langit-langit. Dia kata. Dia tak terjemah langit-langit. Dia kata sekalian langit. Kenapa dia tak kata langit-langit? Dia kata kerana langit-langit ertinya bukanlah langit yang banyak. Melainkan di dalam mulut kita yang sebelah atas. Maksud bila sebut langit-langit ni?
bahagian atas ni. Sebab orang Melayu panggil langit-langit. Sama Syekh bagi tahu orang Indonesia pun sebut langit-langit. Maksudnya seorang pentafsir Al-Quran, seorang yang mentafsirkan Al-Quran kena aware dengan bahasa Arab dan juga dengan bahasa yang dia nak terjemahkan tu. Sangat-sangat penting supaya orang tak salah faham. Kalau saya pun mungkin saya akan terjemah langit-langit. Tapi Syekh dia perasan benda ni. Langit-langit, dia kata saya tak boleh sebut langit-langit. Kerana orang faham Tuhan yang menciptakan langit-langit ni. Sedangkan yang dimaksudkanlah 7 petala langit. 7 petala langit. Ya. Baik. Itu sebabnya maka samawat selalu saya ertikan dengan sekalian langit. Supaya ahli-ahli terjemah sama maklum adanya. Supaya orang fahamlah, bukan lelangit. Kita panggil lelangit ni daripada langit-langit lah. Wal ard, dan juga Tuhan yang mencipta bumi. Tuhan yang mentadbir alam, Tuhan yang mencipta alam, sustainer, creator. Itulah Allah Azza wa Jal. Yang menciptakan alam, yang menciptakan bumi, yang menciptakan langit. Semua yang berada di dalam alam ini, semua yang berada di semesta ini, semua yang berada di langit, ciptaan Allah, di bawah tadbir Allah, di bawah kuasa Allah, di bawah kehendak Allah, semuanya. Ya, baik. Artinya, wama bainahuma, dan apa yang berada di antara kedua, di antara langit dan bumi pun ada makhluk. Allah Ta'ala yang cipta, Allah Ta'ala yang tadbir, Allah Ta'ala yang berkuasa. Artinya, bahawasanya Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah Tuhan, dan semuanya, dari semuanya dia yang mengatur, dia yang mentadbirkan perjalanannya, yang sangat teliti, yang sangat teratur. Bumi bergerak elok, bulan bergerak elok, angin ada cukup, oksigen cukup pada manusia, semuanya dikawal oleh Allah Azza wa Jal. Ar-Rahman, Allah Ta'ala menyebutkan di antara sifat-sifatnya itu Ar-Rahman. Apa itu Ar-Rahman? Ar-Rahman itu Allah yang maha murah, Allah yang maha pemurah. Sifat Allah yang mengasihi makhluknya semuanya, tanpa mengira kamu beriman ataupun tidak. Rahmat Allah kena pada kamu. Allah Ta'ala nak bagi tahu kita apa dia? Bagaimanapun kamu tersalah, bagaimanapun kamu berdosa, setelah kamu membaca ayat-ayat yang berkaitan dengan kiamat, setelah kamu membaca ayat-ayat yang berkaitan dengan azab bagi orang yang melakukan dosa, setelah kamu membaca ganjaran baik yang Allah Ta'ala akan berikan kepada orang-orang yang taat kepada Allah, kamu kena tahu Tuhan ini ada satu sifat, iaitulah Ar-Rahman. Walaupun dia mencipta langit, dia mencipta bumi, dia raja segala raja, tetapi sifatnya Ar-Rahman. Sifat dia pemurah, sifat dia pengasih. Ruang untuk bertaubat still ada untuk kamu. Kembalilah kamu kepada Tuhan. Berimanlah kamu, bertakwalah kamu. Bagaimanapun kamu berdosa kepada Allah, Allah adalah Tuhan yang Ar-Rahman. Supaya manusia tidak putus harap dengan rahmat Allah, supaya manusia tidak putus harap untuk mengharapkan keampunan daripada Allah. Jadi sebab itu Allah Ta'ala sebut Ar-Rahman. Supaya apa? Supaya kita tak terasa yang Allah Ta'ala dah tutup pintu taubat pada kita. Supaya kita tak terasa bahawasanya kita memang tak layak nak dapat janji baik yang Allah Ta'ala sebut dalam bahagian yang ketiga daripada surah ni. So, ayat ni simbang tuan-tuan. Sangat-sangat simbang. Ini kalam Rabb. Kalam Rabbil Alamin. Kalam Allah. Kalam Tuhan sekalian alam. Bukan kalam saya. Kalam saya kadang-kadang banyak bercakap tapi kurang faedah. Tapi kalam Allah sangat tersusun dan teratur. Bermula dengan kiamat, menceritakan tentang kiamat. Ya. Kemudian Allah cerita tentang keadaan yang akan berlaku kepada orang jahat di hari kiamat. Kemudian Allah Ta'ala cerita pula balasan baik kepada orang yang buat kebaikan. Orang yang berdosa ni, orang yang fasik, orang yang banyak buat kesalahan pada Allah, dia mungkin bila baca ayat ni, dia akan rasa salah satu daripada dua. Pertama, mungkin dia nak kembali pada Tuhan, dia minta ampun, lepas tu dia jadi baik. Kedua, mungkin dia kata, aku dah tak boleh buat apa lah, aku mungkin masuk bahagian kedua lah, iaitu orang yang akan diazab. Allah Ta'ala nak tutup pintu ni kepada orang yang nak balik, tapi ada perasaan putus harap dengan rahmat Allah. Allah bawa ayat ni. Rabbis samawati wal ardi wa ma bainahuma ar-Rahman. Tuhan yang bersifat Rahman.
la yamlikuna minhu khitaba. Allah Ta'ala kata, Ar-Rahman atau diertikan juga Maha Penyayang, iaitu ertian yang kita ambil untuk nama Ar-Rahman. Kalau Allah Ta'ala boleh memberikan rahmat kepada orang yang kafir kemudian masuk Islam dan Allah Ta'ala ampunkan dosa-dosa yang telah lalu disebabkan dia masuk Islam, kamu yang belum kafir lagi ni, berdosa saja, lagi layak untuk kembali kepada Tuhan. Kita kena rasa benda yang sama. Ya? La yamlikuna minhu khitaba, tidaklah mereka berkuasa berkata-kata kepadanya. Maksud apa? Allah Ta'ala nak seimbangkan balik. Memang Allah Ta'ala bersifat Rahman, tapi bila pergi ke negeri akhirat, bila pergi ke tempat hari kiamat, tak ada siapa yang boleh bercakap dengan Allah melainkan orang yang diizinkan. Sebab apa? Sebab mereka takut pada Allah. Allah Ta'ala Allah yang maha berkuasa, Tuhan yang menguasai hari pembalasan. Maliki yaumiddin, Tuhan yang menguasai hari pembalasan. Nak beritahu apa? Kena ada sifat harap rahmat Allah, tapi mesti digabungkan juga dengan takut kepada azab Allah. Gabung sekali. Kerana mungkin ada di kalangan manusia, bila baca ayat berkaitan dengan azab, kemudian baca pula berkaitan dengan syurga, dia kata, oh Tuhan Ar-Rahman, tak apalah, takkan Tuhan nak azab aku atas dosa ni. Dia tak ada perasaan takut. Allah Ta'ala bawa ayat, la yamlikuna minhu khitaba. Pada hari itu semua orang pakat takut. Tuhan ni betul Tuhan Rahman, tetapi Tuhan ni juga Tuhan Jalil, Tuhan Jabbar, Tuhan yang bersifat membesarkan zatnya, Tuhan yang mempunyai kekuasaan yang semua orang takut pada dia, semua makhluk takut pada hari itu. Tidaklah mereka berkuasa berkata-kata kepadanya. Artinya apa? Akan dirasakanlah betapa hebat kebesaran dan keagungan Allah, Tuhan sarwa keadilan alam pada hari itu. Supaya manusia ada gabung di antara dua sifat ni. Harap rahmat Allah, ya betul, perlu. Takut dengan azab Allah juga perlu. Kerana kalau ada harap saja, harap rahmat Allah semata-mata, dia buat jahat lah. Tak apalah aku buat jahat pun, bukannya Tuhan nak azab aku, ramai lagi orang buat benda jahat. Dia akan rasa macam tu. Dan Allah Ta'ala bagi tahu, hari kiamat manusia takut pada Allah kerana Allah ada sifat jalal, sifat agung, besar Allah Ta'ala. Allah Ta'ala bersifat dengan sifat mutakabbir, seorang yang Tuhan yang mempunyai sifat yang sombong dengan keagungannya. Baik, meskipun hari itu hari nikmat, hari orang yang bertakwa akan menerima ganjaran dan kurnia ilahi, meskipun bagaimana rasa gembira, namun kebesaran ilahi itu menyebabkan tiada seorang pun yang sanggup bercakap. Mulut tertutup semuanya, ditambah lagi oleh rasa terharu setelah menerima nikmat kurnianya yang tiada terpermanai kemuliaan dan ketinggiannya itu. Maksud tak ternilai, tak terbanding. Ada dua keadaan lah tak bercakap ni. Pertama, sebab takut dengan kebesaran Allah. Kalau Allah Ta'ala tak izin cakap, takut nak cakap. Dan sebahagian orang bila dapat nikmat, rasa terpegun, rasa terpersona, rasa terhalu. Kan orang kata, I'm speechless. Saya tak boleh nak cakap apalah. Saya terharu. Tu kalau manusia bagi sesuatu yang menjadikan kita terharu. Speechless, tak tahu nak cakap. Begitu jugalah manusia apabila dapat kurniaan daripada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Allah Taala sambung lagi. Yauma yaqumur ruhu wal malaikatu saffa. La yatakallamuna illa man adhina lahu ar-rahman wa qala sawaba. Dzalikal yaumul haqq faman syaa'a ittakhadha ila rabbih ma'aba. Inna anzarnakum 'adzaban qariba yauma yanzurul mar'u ma qaddamat yadahu wa yaqulul kafiru ya laitani kuntu turaba. Yang bermaksud yauma yaqumur ruhu wal malaikatu saffa, di hari kiamat nanti akan berdiri roh dan malaikat secara berbaris-baris. Roh tu siapa? Majoriti ahli tafsir kata, ya, ahli tafsir mengatakan roh itu adalah Jibril. Kenapa disebut Jibril secara berasingan? Kerana Jibril adalah makhluk di kalangan malaikat yang paling mulia lah. Baik. Sebab itu dia kata menurut tafsir daripada Ibn Jarir At-Tabari, yang dikatakan roh dalam ayat ini
ialah malaikat sendirinya yang disebutkan juga Ruhul Qudus dan juga Ruhul Amin. Disebut dia terlebih dahulu, lalu diikuti dengan menyebut malaikat yang banyak. Semuanya berbaris-baris menyatakan tunduk kepada Allah. Tidak ada yang bercakap-cakap kecuali mereka yang diizinkan kepadanya oleh Allah yang murah. Maksudnya, malaikat yang begitu besar, malaikat yang ciptaannya begitu agung pun tak bercakap. Walaupun mereka ini tak melakukan apa-apa kecurangan, penderhakaan kepada Allah, tapi tetap takut. Ya, baik. Kemudian demikian hebatnya di ayat 37. Orang yang bertakwa tidak berani bercakap. Sekarang di ayat 38, Ruh dan Jibril, Ruh atau Jibril dan malaikat yang banyak pun diam semuanya. Kebesaran ilahi menyebabkan mulut terkunci. Padahal nama Tuhan yang disebut waktu itu adalah Ar-Rahman, yang maha murah, yang maha penyayang. Punya takut dengan Allah, punya terpegun dengan kebesaran Allah pada hari itu. La yatakallamuna illa man adina lahu Ar-Rahman wa qala sawaba. Dan tidak ada yang boleh bercakap pada hari itu melainkan orang yang Allah Taala izinkan untuk bercakap, ya, dan bercakap itu dia mesti bercakap yang benar. Kata Syekh Az-Zuhaili, nak memberikan yang bercakap ni sebenarnya sebahagian kata memberikan syafaat. Maksudnya orang yang memberikan syafaat dia tak boleh bercakap melainkan bila Allah bagi izin dia bagi syafaat baru boleh bercakap. Dan dia mesti bercakap dengan percakapan yang betul. Setengah ahli tafsir mengatakan bahawa yang dimaksudkan akan dikatakan ruh atau malaikat itu ialah permohonan syafaat bagi hamba Allah. Maksudnya bila nak bagi syafaat kena minta izin pada Allah dulu. Bila mana Tuhan ada berkenan mengizinkannya. Bila Tuhan izin baru boleh cakap bagi syafaat. Untuk menghilangkan keraguan dalam hati orang yang imannya baru sahaja akan tumbuh, datanglah ayat selanjutnya. Maksudnya orang apa? Orang yang nak memberikan syafaat, malaikat yang nak memberikan syafaat, mereka tidak boleh untuk bercakap melainkan Allah izin dan mesti mencakap benda yang betul. Tak boleh tipu di hadapan Allah. Kerana Allah Ta'ala tahu benda yang kita sebutkan. Ya? Baik. Kemudian, Al-Baydawi. Seorang ulama tafsir, nama dia Al-Baydawi. Al-Baydawi dia kata, فَإِنَّ هَؤُلَاءِ الَّذِينَ هُمْ أَفْضَلُ الْخَلَائِقِ. Bayangkan kalau malaikat yang merupakan, ya, malaikat yang merupakan kita panggil manusia, makhluk yang paling afdal pun, wa aqrabuhum ila Allah, dan paling dekat dengan Allah, idza lam yaqdiru ala ay yatakallamu bima yakunu sawabaka syafa'ah liman irtada illa biiznih fa kaifa yamlikuhu ghairuhum. Baydawi kata kalau malaikat yang baik yang dekat dengan Allah pun tak mampu bercakap melainkan dengan izin, bagaimana orang lain? Bagaimana orang lain, ya? Baik. Kemudian Allah Taala beri peringatan. Mungkin kepada orang yang lemah imannya, Allah Taala beri peringatan. Allah Taala kata apa? Setelah Allah Taala kata wa qala sawaba, Allah Taala kata zalikal yaumul haqq. Itulah hari yang benar. Faman syaa'a attakhadha ila rabbih ma'aba. Sesiapa yang mahu dipilihkannya lah kepada Tuhannya jalan kembali. Dia ambil jalan Tuhan untuk dia kembali. Maksud al-yaumul haq ialah hari yang benar, hari yang tidak ada keraguan padanya. Sebab itu Hamka kata, hari benar, hari yang tidak usah diragukan lagi. Sebagaimana hidup ini, dan sebagaimana hidup itu sendiri adalah benar dan kenyataan, dan maut itu adalah benar dan kenyataan, dan janji-janji Allah semuanya adalah benar dan kenyataan. Semua tidak usah diragukan lagi. Yang mesti kita tempuh dan mesti kita sampai. Setiap orang akan ada satu masa tak ada lagi dalam dunia ni. Bukan dengan pilihan dia. Kalau pilih, dia nak lagi hidup dalam dunia. Tapi Allah Ta'ala pilihkan untuk dia. Kamu kena mati hari ni. Dan perjalanan dia akan bermula untuk sampai ke negeri akhirat nanti. Ya? Kalau kebenaran hidup telah kita lalui, kita pun melalui kebenaran maut yang tidak diragukan lagi padanya. Kita dah melalui satu kebenaran, iaitu kebenaran hidup dalam dunia.
Ya, kemudian kita akan lalu satu lagi kebenaran hidup di alam barzah dan satu lagi kebenaran hidup di alam akhirat. Setelah itu sampailah ke hari itu yang hari serunai sangkakala ditiup dan kita semuanya pun berkumpul ke sana buat diperhitungkan. Tidak ada lagi jalan lain buat mengelak. Ya, faman syaa'a attakhadha ila rabbih ma'aba, maka siapa yang mau pilihlah jalan kembali kepada Tuhannya. Kerana sudah pasti akan ke sana juga. Apakah lagi sikap yang akan diambil? Kalau memang ada kemahuan, kerana tempoh masih ada, iaitu hidup di dunia ini, tempuhlah jalan itu dengan berani. Itu jalan Allah atau jalan kembali kepada Allah. Kerana pada hakikatnya, semua makhluk atau semua anak Adam adalah datang ke dunia ini atas kehendak Allah dan akan pulang juga, pulang kepadanya dengan panggilannya jua. Cuma ada manusia yang lupa dan lalai dan lengah sehingga waktunya habis dengan kealpaan. Kadang-kadang manusia lupa, betul? Kita tahu kita datang daripada Allah, kita akan kembali bila Allah Ta'ala panggil kita, tapi kita lupa. Allah Ta'ala bagi kita peringatan. Inna anzarnakum azaban qariba. Sesungguhnya kami ingatkan kamu tentang azab yang sangat dekat. Allah Subhanahu wa taala bagi tahu kepada kita, ingatkan semula. Ya, yang mana Allah Subhanahu wa taala bagi tahu, kami peringatkan kepada kamu tentang azab yang bakal menimpa kamu. Yang sangat dekat. Mungkin kita rasa jauh, tapi sebenarnya dekat. Kerana perhitungan masa di sisi Allah dengan di sisi kita berbeza. Ya, innahum yarawnahu ba'ida wa narahu qariba. Sesungguhnya mereka melihat ia sangat jauh, tetapi kami melihatnya dekat. Kerana perhitungan masa yang berbeza di antara dunia dan juga masa di akhirat. Artinya, sebelum menghadapi hari perhitungan atau hari kiamat itu, ada hari yang lebih dekat lagi. Pasti akan kamu temui dalam masa yang tidak lama lagi. Hari itu adalah hari bercerai dengan dunia fana ini, hari malaikat maut mengambil nyawa. Mungkin kita rasa macam lah, jauh lagi kot kiamat. Dajjal pun belum muncul lagi. Nabi Isa pun belum muncul lagi. Allah Ta'ala kata, hari yang kami akan beri peringatan ini juga, selain daripada hari kiamat, hari kematian kamu, yang kamu akan lalui, mungkin dekat dengan kamu. Sehari kamu lalui, sehari kamu hampir kepadanya. 2 tahun kau lalui, 2 tahun kau akan hampir kepadanya. Ya? Yang mana dia akan, malaikat maut akan mengambil nyawamu di hari yang seorang akan memandang apa yang dikerjakan oleh kedua tangannya. Setelah nyawa bercerai dengan badan, maka lepaslah nyawa itu daripada sangkarnya dan bebaslah dia daripada selubung hidup fana ini. Maka mulailah kelihatan jelas buruknya dan baiknya. Bekas perbuatan tangannya sendiri, semuanya kelihatan. Kita duk buat jahat, kita duk menyorok di balik fake account, kita duk menyorok di balik identiti yang tak dikenali, buat surat layang dan sebagainya, menuduh orang, fitnah orang, semuanya akan dikeluarkan nanti. Berbesar hati melihat bekas yang baik, bermuram durja melihat catatan yang buruk. Manusia mungkin lupa, namun dalam catatan Allah, setitik pun tiada yang hilang dan sebaris pun tiada yang lupa. Kan? Kadang-kadang kita pergi meeting tak siap kerja. Kita kata biarlah bos lupa, ada kerja tak buat. Tapi tuan-tuan, pertemuan dengan Allah, tidak ada yang lupa, tidak ada yang skip, tidak ada yang terlepas. Semuanya, setiap baris, setiap perkataan akan dihitung. Sebab tu tuan-tuan, saya kalau fikir balik, malu juga, takut. Kadang-kadang kalau kita masuk dalam elevator pun, kalau ada CCTV pun kita behave. Nak korek hidung segan, nak garu sana sini pun takut sebab ada rakaman orang takut orang pasang balik. Bayangkan CCTV Allah ini, tidak pernah ada yang tamat, tidak ada yang mati bateri. Semuanya pasang. Allah Ta'ala melihat, malaikat menulis dan akan dibentangkan di hari kiamat nanti. Baik. Dan akan berkata orang kafir, iaitu orang dikala hidupnya hanya menolak mentah-mentah seruan Rasul, dia melihat daftar dosa yang dia kerjakan. Yauma yanzurul mar'u ma qaddamat yadah wa yaqulul kafiru ya laitani kuntu turaba. Pada hari setiap daripada
manusia akan melihat apa yang dikerjakan oleh tangannya, dan orang kafir akan mengatakan, alangkah baiknya aku menjadi tanah sahaja. Timbullah sesal dan keluhan. Pada saat sesal dan keluh tidak ada gunanya lagi. Kalau aku dahulu hanya tanah saja, kalau aku dahulu tidak sampai menjadi manusia, tak adalah tercatat dalam daftar kehidupan. Tidaklah akan begini tekanan yang aku rasakan dalam kehidupan. Tidaklah akan begini tekanan yang aku rasakan dalam hidup aku di alam barzah ini. Jadi ini yang disebutkan oleh Allah, sesalan orang-orang yang jahat, orang-orang yang kafir di hari kiamat nanti, yang mana sesalan itu tidak ada gunanya lagi. Tuan-tuan, di antara faedah yang kita boleh ambil daripada surah ni setelah berapa kali, 4 kali kuliah kita, 3 kali, aku tak saya 3 kali atau 4 kali kuliah kita, ada beberapa perkara penting kita boleh ambil. Yang pertama, sifat Allah Azza wa Jalla yang ditonjolkan dalam ayat ni ataupun dalam surah ni. Yang pertama, kebesaran Allah, keagungan Allah di dalam dunia, dan apabila sampai ke negeri akhirat itu tidak dapat dinafikan lagi. Allah Ta'ala Maha berkuasa. Orang yang dapat kurnia orang baik pun takut nak bercakap di hari kiamat, melainkan siapa yang diizinkan oleh Allah. Kemudian ada sifat rahmat Allah. Allah Ta'ala bersifat rahmat untuk menerima taubat hamba-Nya. Allah Ta'ala bersifat rahmat untuk memberikan ganjaran terbaik kepada hamba yang melakukan kebaikan. Kemudian tuan-tuan, hari kiamat merupakan hari yang tidak ada keraguan padanya. Setiap orang akan pergi ke alam ini, akan pergi ke daerah ini, daerah yang dinamakan sebagai Dairatul Hisab. Satu perhitungan yang akan dibuat, tidak ada yang akan terlepas, tidak ada yang akan terlepas pandang. Semuanya akan ditulis oleh Allah Azza wa Jal, akan ditulis oleh malaikat dan akan dibentangkan oleh Allah Subhanahu wa taala pada kita. Dan dalam ayat ni memberitahu kepada kita tentang bagaimana orang-orang kafir di hari kiamat nanti, ya, akan merasa tahassur, akan merasa kecewa, akan merasa orang kata apa? Kecewa satu, yang kedua menyesal dengan apa yang ada, dengan apa yang berlaku. Sebab apa? Sebab syiddatul azab. Ya, syiddatul azab. Begitu dahsyatnya azab yang mereka bakal terima, dan kerana malu disebabkan amalan mereka akan dibentangkan oleh Allah di hadapan semua makhluk. So, dua benda yang besar yang Allah Subhanahu wa taala akan kenakan kepada orang yang jahat di hari kiamat nanti. Wallahu a'lam. Jadi tuan-tuan, cukuplah sekadar tu untuk malam ini. Saya tengoklah kalau ada soalan ke komentar yang saya boleh jawab, saya jawab. Baik, insya-Allah. Bidadari yang sebaya umurnya, kata ganda yang diguna pakai ni macam nak bagi tahu kita dapat banyak. Tapi ada dalil lain kata hanya 2 isteri, macam mana? Paling kurang ada 2, tapi ada yang lebih daripada itu, berdasarkan kepada ganjaran kesalehan mereka di dalam dunia. Wallahu a'lam. Salam Ustaz. Waalaikumsalam. Kalau kita nak berhenti dari dosa yang kita dah terbiasa, tapi cuba kurangkan sikit-sikit sebab awal-awal susah nak tinggal terus, ini boleh dikira taubat ke? Taubat ni kena berterusan. Maksudnya kalau kita dah terbuat pun walaupun sikit-sikit, tetap kena taubat. Bila kita dah ulang, kita kena taubat lagi. Bila kita ulang, kita kena taubat lagi. Taubat jangan berhenti. Ya. Baik. Kenapa spesifik anggur? Saya dah cerita tadi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Anak ada soalan, katanya di dalam syurga kita akan dapat sesuatu yang tidak pernah terlintas di hati. Maaf, tapi ada makanan-makanan yang pernah kita makan di dunia tapi ada disebut dalam syurga. Mohon pencerahan. Betul? Wa utubihi mutasyabiha. Mereka diberikan dengan bentuk yang serupa, nama yang serupa, tetapi nikmatnya tak sama. Nikmatnya tidak pernah terlintas. Disebutkan anggur, tapi anggur dalam syurga nikmatnya tidak pernah kita dapat bayangkan kesedapannya tu di dunia ini. Wallahu a'lam.
Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Boleh korban Aidil Adha nanti kita buat satu bahagian sahaja tapi niat satu keluarga? Boleh. Ini yang disebutkan oleh Abu Ayyub, selagi mana satu keluarga, satu bahagian sudah memadai. Keluarga yang duduk satu rumah di bawah satu nafkah lah. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Adakah Nabi seorang saja yang boleh bercakap di akhirat? Kita ni adakah diberi peluang untuk bercakap dengan izin Allah? Setiap orang akan bercakap dengan Allah dengan izin Allah. Dalam hadis riwayat Muslim, Nabi kata, ma minkum illa sayukallimuhu rabbuhu yaumal qiyamah. Setiap daripada kamu, tidak ada pun seorang daripada kamu melainkan dia akan bercakap dengan Allah. Laisa bainahu bainallahi tarjuman. Tidak ada tukang jurubahasa yang akan menterjemahkan. Kita akan bercakap direct, tapi dengan izin Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semua yang kita buat ada dalam CCTV Allah. How about kalau kita dah bertaubat dan tidak ulang lagi? Kita kena sangka baik yang Allah akan terima taubat kita. Will Allah still hisab, show that part of dosa that we already asked for forgiveness? Okey, ini soalan yang baik. Iaitu orang ni dia buat dosa. Kemudian dia taubat. Masa dia buat dosa tu catatan ditulis. Kemudian bila dia taubat, adakah amalan yang telah dia bertaubat daripadanya itu, katalah dia mencuri kan, kemudian dia dah insaf, dia dah pulangkan balik, dia dah kena tindakan apa semua, adakah catatan tu masih ada? Yang ni ulama' berbeza pendapat. Sebahagian ulama' kata catatan tu masih ada. Catatan tu still ada, tak dipadam. Tetapi sebahagian ulama' kata dah padam. Kerana dalil dalam masalah ni pelbagai-bagai. Ya, berbagai-bagai. Ada yang kata tak dipadam. Zahirnya macam tak dipadam langsung. Ada yang kata dipadam. Contohnya macam hadis, saya tak silap saya lah. Ya, saya cuba carikan dalam kitab hadis ni, kalau ada, kalau tak silap saya riwayat Tirmizi. Oh, saya tak jumpa. Tetapi sebahagian ulama' mengatakan bila sampai ke hari kiamat, Allah Subhanahu Wa Taala akan tunjuk dulu pada kita. Kemudian baru dipadamkan kerana nak bagi tahu kepada kita dosa ni aku telah ampunkan dan bertaubat. Ibn Rajab ada himpunkan pandangan-pandangan ulama' ni di dalam kitab di Jami' Ulum wal Hikam, ketika mana dia membahaskan tentang isu berkenaan dengan kesan taubat kepada orang yang melakukan kesalahan, adakah masih kekal ataupun tidak. Ya, baik. Okey. Saya rasa saya dah jumpa hadis tu kejap. Tak jumpa juga. Saya pun lupa dari dia punya hadis. Nanti kalau saya jumpa saya bagi tahu semula. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ustaz, sekadar soalan luar topik. Mungkin Ustaz boleh jelaskan secara terperinci berkenaan dengan statement Ustaz selebriti tentang wajib solat taubat jika tinggal Jumaat 3 kali berturut-turut. Sebenarnya, kalau orang yang wajib sembahyang Jumaat, tetapi dia tak pergi sembahyang Jumaat tanpa uzur, Ustaz kata 3 kali, sekali pun dia kena taubat. Maksudnya dia wajib pergi, tapi dia tak ada uzur. Sekali pun dia kena taubat, wajib taubat. Bukan kena tunggu 3 kali. Cuma dalam hadis Nabi SAW kata, man taraka thalatha juma'in tahawunan biha, taba'allahu ala qalbih. Atau kama qala, hadis Abu Daud dengan sanad yang sahih. Siapa tinggal Jumaat 3 kali berturut-turut kerana tak ada uzur, kerana meringan-ringankan. Tahawunan bihi ni maksudnya meringan-ringankan kefarduan solat tu, macam rasa solat tu tak wajib, macam rasa solat tak ada apalah aku tinggal ni pun. Rasa macam tu,
maka Allah Ta'ala akan kunci pintu hatinya. Apa maksud kunci pintu hati? Maksudnya Allah Ta'ala tak bagi hidayah lagi lah. Sehingga sebagian ulama' kata dah jadi macam orang munafik dah jiwa dia. Jadi yang ni memang kena taubat lah. Sekali pun kena, 3 kali lagi kena. Tetapi dalam masalah sekarang ni, kita tak pergi bukan sebab kita tak ada uzur, kita ada uzur. Kita nak jaga SOP kerajaan, maka tak ada dosa kat situ. Sama seperti orang yang sakit tak pergi sembahyang Jumaat sebab sakit. Dia tak perlu taubat atas kesalahan tu. Dan dia hanya perlu solat zuhur di rumah. Jadi tak timbul soal dosa kena taubat atas sebab SOP tu. Dan SOP tu pun tak mengganggu juga akidah lah. Kerana ketakutan adalah sesuatu benda yang muktabar di dalam fiqh, di dalam ilmu fiqh Islam untuk seseorang tak pergi sembahyang Jumaat. Jadi kalau dia takut, contohnya macam kalau dia pergi, nyawa dia bahaya. Dia demam, dia tak boleh pergi sebab dia takut menjangkiti orang lain. Maka itu semua adalah valid. Kalau hujan pun, hujan lebat, terlalu lebat sampai tak boleh pergi, basah baju, pun ada perbincangan di kalangan para ulama fiqh tentang isu tu. Ya, baik, wallahu a'lam. Assalamualaikum, Waalaikumsalam. Macam mana nak istiqamah dalam berhijrah? Nak beristiqamah dalam berhijrah memerlukan teman-teman yang rapat yang sentiasa menegur kita. Ya, menegur kita. Jadi kita orang kata apa? Selalu bersama dengan mereka. Dalam hadis yang Nabi sebut tentang orang yang bertaubat setelah dia membunuh nyawa. Bila mana dia nak bertaubat, apa Syekh tu kata? Syekh tu kata, pergilah kamu ke negeri di satu tempat, ya, yang mana di sana ada orang yang menyembah Allah. Pergi sembah Allah bersama dengan mereka. Jadi oleh kerana tu, saya cadangkanlah, ya, saya cadangkan supaya orang yang nak kekal untuk berada di dalam daerah hijrah yang baik, mengekalkan dengan adanya kawan-kawan yang menyebabkan dia sentiasa beringat. Kalau dia terlupa, ya, orang ni boleh ingatkan. Wallahu a'lam. Jadi tuan-tuan dan puan-puan rahmati Allah sekalian, saya rasa cukuplah sekadar tu. Banyak juga soalan ni saya tak mampu nak jawab semua. InsyaAllah nanti jika ada kesempatan lain kita bertemu lagi. Saya ucapkan terima kasih banyak kepada Wasilah, kepada Datin Alia, kepada Hajah Ili dan semua yang menganjurkan majlis pada malam ini. Mudah-mudahan Allah mengganjari kalian dengan sebaik-baik ganjaran. Saya minta maaf kalau terkasar bahasa tersilap kata. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.